Pengenalan, etika dan peradaban merupakan satu perkara yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. Kedua konsep tersebut merupakan elemen yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan sejarah tamadun manusia lampau. Etika dan peradaban merujuk kepada sesuatu yang penting untuk kita memahami dan menghayati dinamika sebuah masyarakat yang sememangnya mempunyai sejarah dan proses interaksi yang kompleks dan tersendiri. Konsep etika terbagi kepada tiga perspektif, yaitu sejarah pemikiran Eropa dari zaman sebelum, semasa, dan selepas Enlightenment, perspektif agama dan kepercayaan dan kolonialisme dan pasca kolonialisme. Etika berasal dari perkataan Grek, ethos yang bermaksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seorang individu atau kumpulan. Suatu ilmu yang membahaskan perbuatan baik dan buruk manusia dan sejauh mana dapat difahami oleh pikiran manusia. Konsep peradaban terbagi kepada tiga perspektif juga, yaitu kolonialisme dan pasca kolonialisme, timur, barat, dan perspektif agama dan kepercayaan. Dari segi kolonialisme dan pasca kolonialisme, peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa. Terdapat dua bentuk peradaban di dunia, yaitu peradaban timur dan peradaban barat. Peradaban timur sebagai contoh merujuk kepada masyarakat dari tamadun India, tamadun China, dan tamadun Islam. Manakala peradaban barat pula merujuk kepada masyarakat bukan Asia merangkumi Eropa. Dari perspektif agama dan kepercayaan Islam, sejarah Melayu telah menggambarkan bahwa kerajaan Melaka mempunyai suasana pentadbiran dan politik yang kukuh dan stabil. Latar belakang alam Melayu. Alam Melayu boleh dilihat dari sudut geografi, bahasa, dan budaya. Kedudukan geografi alam Melayu dikenali sebagai Nusantara yang berada di tengah-tengah kawasan tamadun awal manusia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa yang digunakan secara meluas di alam Melayu pada awal Masehi lagi. Hal ini dikatakan karena sifat manusia yang sederhana sudah dipelajari dan membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Alam Melayu juga boleh dilihat dari aspek budaya. Budaya yang terdapat oleh penduduk pada masa itu adalah bahasa, tulisan, pesuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan, dan adat. Sejak awal lagi, budaya alam Melayu telah berkembang maju dalam bidang kesenian. Kewujudan kerajaan di alam Melayu adalah bermula daripada pertempatan yang kecil dan berkembang menjadi pelabuhan dan seterusnya berkembang menjadi kerajaan. Antara kerajaan adalah Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedatua, dan Gangganegara. Konsep etika. Menurut kajian, etika berasal daripada perkataan Yunani kuno, yaitu ethos yang membawa arti kebiasaan adat, akhlak, kepribadian, dan watak. Perkataan ethos juga terdapat dalam kamus bahasa Inggris yang bermaksud sifat moral dalam suatu bangsa. Menurut pandangan Barat, etika dalam bahasa Inggris yaitu etik yang membawa maksud etika, tata tertib, kesusilaan, dan etika. Dalam falsafah Grek, etika merupakan teori asal daripada kepribadian mulia. Aristotle telah mengatakan bahwa setiap insan haruslah mempraktikkan kepribadian yang mulia dalam setiap urusan yang mereka lakukan agar segala urusan kehidupan mereka dapat dihadapi dengan lancar. Nilai moral menurut Barat ialah nilai jati diri yang ada pada setiap individu, tetapi disebabkan berlakunya berbagai tafsiran oleh setiap manusia, maka berlakunya pencegahan dalam nilai moral mengikut setiap kepercayaan, agama, bangsa, dan peradaban. Dalam konteks Islam, etika tidak berlandaskan akal semata-mata. Etika dalam Islam menjadi jalinan yang erat di antara etika dan akhlak dalam memastikan semua manusia berpegang kepada ketentuan. Dalam bahasa Melayu pula, etika bermaksud kepercayaan ataupun tanggapan terhadap suatu perkara sama ada ianya adalah benar atau salah, baik atau buruk. Manakala menurut Kamus Dewan Ediksi ketiga pula, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seorang individu atau satu kumpulan. Ia juga melibatkan tanggung jawab dan akibat tingkah laku seorang atau profession terhadap masyarakat. Sejarah pemikiran yang dapat dilihat pada ilmu pengetahuan peradaban Yunani, Rom, China, dan Islam. Namun, sehingga abad ke-18, pandangan ahli biologi barat masih didominasi oleh pandangan Enzelism. Alam Melayu adalah sebuah rantau politik dan ekonomi yang sangat strategik sejak zaman prasejarah lagi. Kedudukan geografi alam Melayu yang disebut juga sebagai Nusantara yang berada di tengah-tengah kawasan tamadun awal manusia telah menjadikan rantau ini sangat penting. Seterusnya, di sebelah timur berdirinya tamadun Huangho, kini Cina, yang mencipta berbagai kemajuan, sedangkala di sebelah barat muncul Mohenjo-daro dan Harappa di India, Mesopotamia dan Babylon di Irak, Nil di Mesir, dan Athens di Greek, sehingga menjadikan alam Melayu penghubung utama kedua-dua belah tamadun. Justru itu, masyarakat harus mempunyai perasaan kebersamaan antara penduduk di setiap negeri di tanah air ini. Semangat ini perlu ada dalam peradaban masyarakat Malaysia pada hari ini, karena sikap mengutamakan orang lain adalah kemuncak persaudaraan antara masyarakat dan disebut juga sebagai filantropi, yaitu satu budaya suka membantu. Biografi atau latar belakang, sebuah negara akan mempengaruhi perkembangan aspek-aspek perkembangan di dunia seperti politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut. Oleh itu, amat penting untuk mengamalkan etika dan peradaban yang betul-betul supaya negara dapat membangun secara seimbang dan hasilnya pasaran negara akan meningkat. Kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kolonialisme merupakan pembentukan sebuah koloni oleh kuasa kolonialisme yang lebih besar dan kuat. Secara praktikal, kolonialisme ialah apabila satu negara menyerang dan menguasai negara lain secara ganas, mendakwa tanah itu sebagai miliknya. Terdapat dua gelombang besar kolonialisme dalam sejarah dunia. Yang pertama yaitu pada abad ke-15, semasa zaman penemuan Eropa.
Pada masa ini, negara-negara Eropa seperti Prancis, Britain, Spanyol, dan Portugal menjajah tanah di seluruh Amerika Utara dan Selatan. Pencetus gelombang pertama dalam perkembangan kolonial boleh disimpulkan kepada Tuhan emas dan kemuliaan. Perkembangan kolonialisme telah membawa banyak perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan seperti amalan politik, gaya hidup, dan pengamalan agama serta pendidikan termasuklah dari segi etika. Semasa zaman kolonial, etika dibawa dalam bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan, dan lain-lain. Zaman pasca kolonial pula merupakan era modern yang telah mengekalkan kita dengan etika dan peradaban tradisional dan bercampur. Adat, etika, etos, dan etiket kita telah bercampur baur sehingga telah mengubah identiti dan jati diri kita dalam keadaan, suasana, tindakan, dan tingkah laku berbeza-beza. Nilai bercampur baur wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal kehidupan kita. Konsep peradaban. Peradaban berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu adab yang bermaksud adat resam melalui perbuatan tingkah laku yang diulangi. Perkataan adab adalah bermaksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, dan budi bahasa yang luhur. Peradaban disebut kumpulan adat pengetahuan, kesenian, dan institusi yang membentuk cara hidup masyarakat manusia. Peradaban didefinisikan sebagai tamadun, keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani bagi sesuatu bangsa dan masyarakat. Kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kolonialisme merujuk kepada keadaan penguasaan politik, ekonomi, dan intelektual terhadap negara yang dikuasai. British telah berusaha untuk memperluaskan kolonialisme terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Pengukuhan kolonialisme dilihat dalam bidang kuasa eksekutif. Kolonialisme British terhadap alam Melayu diperkembangkan lagi dengan adanya Perjanjian Persekutuan 1895. Kejayaan awal British dalam memperkukuh kolonialisme terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu dapat dilihat melalui pengubalan enakmen kecemasan. Pasca kolonial adalah pertembungan di antara penjajah dengan yang dijajah, yang mana membawa perubahan yang melibatkan seluruh susuk pemikiran dan nilai yang dibawa oleh kolonial. Masyarakat telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung dalam pasca kolonial. Impak kolonialisme dan pasca kolonialisme terhadap tanah Melayu adalah gaya dan cara pemikiran orang Melayu lebih terbuka dan kemajuan dari aspek pengangkutan. Dalam isu sosial masyarakat, wujudnya perkahwinan campur di antara masyarakat tempatan dan penjajah. Aspek ekonomi, antaranya dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh British telah merangsang dan merancakkan lagi ekonomi negara. Timur dan Barat. Agama Islam merupakan salah satu pengaruh utama peradaban di alam Melayu Timur Tengah. Pengaruh peradaban Melayu yang berunsurkan tamadun Islam telah melahirkan pusat tamadun Melayu Islam. Pengaruh peradaban Timur Tengah dalam alam Melayu ialah dari segi perundangan, sistem ekonomi, sistem pemerintahan, dan pendidikan. Peradaban alam Melayu yang telah berubah adalah dari segi agama dan kepercayaan. Kebanyakan masyarakat alam Melayu telah meninggalkan agama Hindu dan memeluk agama Islam. Dari segi pendidikan, istana telah dijadikan sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan karya-karya yang dihasilkan berbentuk keagamaan dinamakan sebagai sastera kitab. Perubahan dengan peniruan kata-kata Arab dan menjadikan bahasa Melayu yang dahulunya bahasa lisan berubah menjadi bahasa persuratan. Pengaruh Portugis, Belanda dan British membawa kuasa kolonial yang impak besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahun 1786, Francis Light telah menduduki Pulau Pinang dan Perjanjian Inggris-Belanda mengisytiharkan kependudukan Inggris di tanah Melayu. Perspektif agama dan kepercayaan. Pengaruh utama dalam etika di alam Melayu antaranya ialah agama Hindu, Buddha, dan Islam. Masyarakat India telah membawa agama dan juga budaya yang telah diamal dari asalnya ke tanah Melayu pada era penjajahan British. Agama India mempercayai kewujudan dewa adalah daripada manifestasikan Tuhan itu merupakan fungsi utama dewa iaitu Brahma, Vishnu, dan Siva. Agama Buddha adalah agama yang terawal tiba di tanah Melayu yang dibuktikan di mana wujudnya candi-candi Buddha di lembah Bujan Kedah. Elemen yang dititik beratkan adalah berkaitan dengan kesejahteraan hidup, tidak kira manusia maupun binatang. Agama Buddha adalah kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat yang berbangsa Cina dan majoritinya diamalkan dan diwarisi oleh masyarakat dan keturunan. Agama Islam secara majoritinya penganutnya adalah penduduk Melayu di tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak. Agama Islam ini telah mula dibawa dan tersebar ke tanah Melayu melalui perkahwinan, pemerintahan, dan perdagangan. Perspektif agama dan kepercayaan dari segi peradaban di tanah Melayu pula ialah agama Hindu. Elemen yang telah mempengaruhi masyarakat di alam Melayu iaitu dari segi aspek tulisan dan bahasa. Bagi agama Islam, sejarah Melayu telah menggambarkan bahawa kerajaan Melaka ini mempunyai keadaan pentadbiran dan politik yang kukuh dan stabil. Merancangkan perkembangan dan penyebaran Islam di Nusantara dan meletakkan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam.